Hang ni boleh jadi bomo lah. Hang ni kecil-kecil pun dah macam boleh jadi ustaz lah. Satu ilmu jugalah. Ilmu ni dikatakan ilmu batin, iaitu ilmu kekuatan dalam mind. Straight to the point bagi aku yang faham sekarang ni menggunakan jin lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi dalam channel YouTube aku, Zulhamizah Zakir. So sebelum aku teruskan tajuk dengan tajuk yang aku akan ceritakan dekat bawah ni, dengan tajuk yang bawah ni, aku nak kenalkan diri aku. Nama aku Muhammad Zulhamizah Zakir. Aku berasal daripada Baling Kedah. Aku lahir di Hospital Baling Kedah dan umur aku sekitar mencecah 27 tahun. Jadi aku bekerja sebagai... So balik kepada cerita atau tajuk yang aku nak ceritakan ni, iaitu aku pernah dipanggil sebagai panggilan bomo, dan juga aku pernah dipanggil sebagai panggilan ustaz sewaktu belasan tahun. Dalam lingkungan aku 13 tahun macam tu lah. Aku biasalah, kita dilantik sebagai ketua kelas, jadi kita mesti kita buatlah kerja kita sebagai ketua kelas kan, laksanakan tanggungjawab kita. Tapi dalam masa yang sama, aku ada salah faham dengan seorang budak dalam kelas aku, sehingga menyebabkan benda tu berlaku di luar waktu kelas, di luar waktu sekolah. Aku bergaduh dekat belakang bangunan kelas aku, dan ramai orang waktu tu, budak-budak sekolah biasalah kan, bergaduh. Budak-budak sekolah tengok kami bergaduh, dan aku tertiba jatuh dalam longkang. Waktu aku jatuh dalam longkang tu, usah menabur budi mengharapkan simbali. Aku tak boleh buat apa-apa. Jadi maksudnya aku jatuh longkang, tiba-tiba aku kena pijak dengan ramai orang yang aku tak kenal masa tu. So pergaduhan tu dileraikan atau bersurai dengan kehadiran cikgu. Ada salah seorang budak ni cakap, woi, cikgu apa? Woi, cikgu sampai ni. Lepas tu bersurai. Jadi start daripada itu, aku simpan dendam dan aku akan balas balik apa yang aku kena pada hari tu. Nak dijadikan cerita pula, waktu aku pergi main bola petang lah, main bola kampung kan, biasalah ada seorang member aku ni, dia tanya, dia macam cakap dekat aku lah, jom kita masuk silat, ada silat nak buka kan dekat kampung tu kan. Jadi aku terdetik dalam hati aku ni, ush, okey juga kan aku belajar silat ni kan, boleh aku balas dendam balik. So niat dekat hati aku memang aku belajar, kalau aku belajar silat ni aku nak balas dendam dekat orang yang buat aku, memang aku nak balas balik apa yang dia buat dekat aku. So niat untuk mempertahankan diri tu, macam kalau 100% balas dendam ni 89%, jadi untuk mempertahankan diri tu hanya dalam 11%. So pendekkan cerita, aku pun belajar sampai satu tahap tu aku diajar satu ilmu jugalah. Ilmu ni dikatakan ilmu batin, iaitu ilmu kekuatan dalam mind. Straight to the point bagi aku yang faham sekarang ni menggunakan jin lah. So bila aku dah belajar ilmu tu, maknanya aku ilmu zahir aku belajar, dan ilmu dalam mind pun aku belajar. Jadi aku banyak mengubati orang lah. Senang cerita macam orang kena rasuk, orang kena santau, orang kena ganggu dengan makhluk halus. Jadi aku akan dipanggil. Bayangkan umur aku belasan tahun. Masa tu sekitar umur aku 15 ke 16 macam tu lah. Aku selalu kena panggil. So macam ayah aku ni, dia tak tahu yang aku ni jadi bomo lah waktu tu, macam ubatkan orang kan. So aku pergi, semua yang aku pergi ni memang alhamdulillah lah kan, sembuh. Tapi aku tak tahu aku menggunakan apa, sebab waktu tu memang ilmu agama aku cetek sangat lah. Dan yang paling best buat bagi aku kan, setiap kali orang yang kenal aku, orang yang pernah tengok aku, yang pernah tengok aku kan, dia mesti akan tengok aku, hang ni boleh jadi bomo lah, hang ni kecil-kecil pun dah macam boleh jadi ustaz lah. Dalam hati ni, oh bangga tu. Sebenarnya ilmu yang aku belajar tu, baru aku tahu yang
ilmu dalaman yang menggunakan jin ni memang tak boleh pakai kan. Masa aku belasan tahun mula-mula belajar tu memang aku tak tahu. Jadi apa yang aku respect pasal persilatan yang aku belajar ni, satu daripada zahir dia memang terbaik lah. Sebab dia menggunakan stamina. Banyak buah-buah yang aku belajar, aku dapat sampai last aku belajar menggunakan parang lah. Itu last aku belajar lah. Lepas tu aku akan cerita apa yang aku dah buat kan. So last aku menggunakan parang. Dan satu lagi, ini memang aku respect sebab dia mengajak aku untuk solat 5 waktu sehari tanpa aku boleh tinggal. Sebelum aku masuk dunia persilatan tu, memang solat aku ni tunggang terbalik lah. Dan bila aku belajar ilmu kebatinan tu, ilmu dalaman tu, 5 waktu aku ni, hari-hari aku bila nak tinggal tu dia rasa macam tak cukup, tak lengkap lah dalam hidup aku ni. Sebab apa tu? Sebab setiap doa, setiap zikir yang aku dapat, aku kena buat dalam 5 waktu yang aku buat tu. So selepas aku solat, aku kena amalkan doa dan zikir tu. Jadi 5 waktu tu aku tak boleh tinggal. Sebab dia ada satu syarat lah. Kalau macam aku tertinggal kan, aku kena qada. Tapi bila dah tertinggal ni, kadang-kadang dia malas nak qada kan. Aku belajar, aku amal. Sebab bila kalau macam aku tak amal, dia punya kekuatan dalaman tu, waktu pemikiran aku waktu tu, dia rasa macam tak cukup, dia tak lengkap, dia rasa macam lemah sangat kan. So macam kalau aku pergi berubat, aku akan rasa macam takut-takut sikit, aku rasa macam aku tak mampu lah. Jadi aku terpaksa buat, aku memang kena buat benda tu 5 waktu sehari. Jadi tu aku respect lah. Okay, start aku tinggalkan semua benda ni bila aku dapat satu peluang pekerjaan lah. Satu peluang pekerjaan ni yang memerlukan kursus ataupun latihan yang berbulan-bulan. Jadi waktu untuk aku mengamalkan semua benda tu memang tak sempat sebab aku punya kursus dan training tu dia terlalu padat. Jadi macam waktu untuk aku solat tu memang sekadar solat. Sebab bila aku dah solat tu, aku terus kena pergi buat latihan pekerjaan yang aku buat tu lah. Latihan tu untuk pembelajaran aku lah. So masa aku dah habis training, aku dah bekerja macam biasa. Tapi dalam masa yang sama ni, aku selalu memang kena ganggu lah. Aku kena empak dengan orang kampung cakap, orang paling senang lah, kena tindih dengan hantu kan. So aku sering diganggu lah. Tidur aku macam nak tidur je macam ada orang pandang, macam ada orang tengok. Jadi aku macam nak keluar pergi mana-mana kan, macam seorang-seorang malam-malam, aku akan rasa macam takut, aku tak boleh keluar. Aku akan rasa sunyi. Bila aku duduk sendirian ni, aku rasa macam ada orang pandang aku. Jadi hidup aku pun tak tenang masa aku dah bekerja tu kan. Aku call seorang member aku ni yang dia faham lah apa yang aku alami kan. Dia cakap aku, sebab hang dah lupakan apa yang hang amal sebelum ni. Maksud aku zikir, doa sebelum ni kan, aku lupa kan. Aku tak buat. So benda-benda yang aku sembuhkan orang sebelum ni, dia datang ganggu aku. Itu yang apa yang aku faham. So dalam masa yang sama, aku ada tanya beberapa ustaz lah. Dalam 2-3 orang macam tu aku jumpa ustaz kan. Aku tanya, boleh tak macam ni kan, apa yang aku belajar, apa yang aku buat kan. Tapi jawapannya semua sama. Memang aku tak boleh pakai ilmu apa yang aku belajar tu. Walaupun dalam ayat dia semua ada dalam Al-Quran. Dalam zikir dia tak ada zikir yang tak boleh pakai. Sebab zikir dia tak ada sebut yang bukan-bukan. Aku bagi tahu dekat ustaz memang okey. Memang semua ni boleh pakai, tapi ada satu benda yang hang guna, iaitu hang guna perantaraan jin tu. Jadi aku pun masih tak puas hati lagi lah masa tu. Masa dulu susah untuk aku buka YouTube kan. So masa zaman tu aku search dekat YouTube apakah hukum menggunakan batin kan. So dekat situ keluar satu ceramah Ustaz Abdul Somad kan. Kalau korang tak percaya, korang boleh buka dekat YouTube. Jadi aku tengok beberapa ustaz juga. Hukum ni aku dengar memang tak boleh pakai aku punya ilmu ni. Jadi aku puas hati. Dalam masa yang sama aku jumpa seorang ustaz. Dia ni bekerja pun lebih kurang dekat dengan tempat kerja aku lah. Yang paling best pula sebab ustaz ni, dia ni, aku panggil dia ustaz lah, dia sebab dia faham ilmu agama kan. Dia ni memang pernah mengalami dan dia pernah amal apa yang aku amal. Dia ni pula satu negeri dengan aku. So senang untuk aku ceritakan dekat dia. Jadi aku cerita. So dia pun rawat aku. Waktu merawat tu, ya Allah, aku tak tahu nak cakap. Sebab aku rasa bila dia tengah merawat aku waktu tu, aku rasa macam
Aku nak je bangun pagi tumbuk dah kan. Memang hati semua rasa geram. Tapi aku tak boleh bergerak tau. Aku tak tahu, tapi aku sedar dengan tak sedar tu dua. Satu aku sedar, satu aku tak sedar. Dalam hati aku pula dia macam berbisik tau. Tolonglah. Bunyinya macam ni lah, tolonglah. Jangan buang aku lagi. Aku nak duduk dengan hang lagi. Jangan buang aku lagi. Aku banyak kali dia cakap tau. Lepas tu dah alhamdulillah dia dah buang apa yang ada dekat badan aku tu. Aku tanya dia apa yang ada dekat badan aku. Benda ni sebenarnya hang pakai jin tau. Hang pakai jin untuk merawat orang lain. Dia dah duduk dekat hang ni memang lama sangat. Memang hang tak rasa dia duduk dekat hang, tapi benda ni dia akan binasakan diri hang balik. So lepas pada aku dah siap kena rawat, aku rasa macam tenang, aku rasa macam kosong. Aku rasa macam hilang serabut tu sikit kan. Memanglah setiap hari kita akan ada masalah, tapi dia berbeza dengan sebelum aku dirawat. So tu saja cerita untuk aku. Ni satu nasihat. Aku rasa ramai lagi yang mengamalkan perubatan yang macam ni. Nasihat untuk aku, kalau korang tak percaya cakap aku, korang buka lah YouTube. Korang buka YouTube, korang tengok ceramah-ceramah ustaz. Memang tak boleh digunakan ilmu yang korang amalkan. Sebab apa tahu? Sebab satu, dia akan binasakan diri yang balik. Sebab kita menggunakan perantaraan. Kita berdoa, tapi kita tak berdoa kepada Allah. Perantaraan kita menggunakan jin. Kalau bab agama ni aku tak fasih sangat, tapi aku buka YouTube memang apa yang aku amalkan tu salah. So kepada yang masih mengamalkan ataupun yang pernah mengamalkan tapi tak pernah buang ataupun tak pernah pergi merawat, jumpa dengan orang yang betul. Kalau aku ceritakan tentang macam mana aku merawat orang yang sakit, macam mana aku merawat orang yang santau, macam mana aku berdepan dengan musuh. Masa selanjutnya bila aku berdepan dengan musuh ni, macam aku bertumbuk dengan orang, aku rasa macam tak puas hati dengan orang, kau boleh komen kat bawah. Sebab kalau aku cerita kat sini, video aku akan jadi panjang kan. So tu saja daripada aku. Kepada yang menonton video aku sampai habis, aku hargai. Orang nama baikan, korang boleh komen kat bawah lah. Jangan lupa tekan button like, subscribe. Dalam bahasa Melayu, subscribe, langgan. Cikedaw. Okey, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.